hak UMNO. Hak UMNO untuk mengutus surat, mengutus warkah merayu supaya ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib. Itu hak UMNO. Siapa pun boleh tulis surat kepada ke bawah duli tuanku. Kita bukan hantar petition, kita bukan hantar memorandum, mendesak dan sebagainya. Tidak, kita menghantar warkah merayu ihsan, merayu simpati ke bawah duli tuanku supaya mempertimbangkan Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Sama juga Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengatakan bahawa itu hak UMNO. Dan sehingga hari ini disebabkan belum ada pengesahan, nama Datuk Seri Najib masuk dalam lembaga pengampunan pada 28 hari bulan ni. Jadi Datuk Seri Anwar kata belum lagi masanya untuk beliau komen. Yang ini kena faham. 28 hari bulan ini memang ada mesyuarat Lembaga Pengampunan Diraja. Memang Lembaga Pengampunan Diraja akan bermesyuarat. Meeting tersebut Datuk Seri Anwar akan terlibat. Meeting tersebut Peguam Negara akan terlibat. Meeting tersebut juga Datuk Seri Anwar selaku Menteri Wilayah mungkin akan menghantar seorang proksi untuk duduk di dalam lembaga pengampunan. Dan dalam meeting tersebut, tiga orang akan dilantik oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk duduk di dalam lembaga pengampunan. Persoalan dia. Ramai yang berfikiran mungkin 28 itulah tarikh penentuan Datuk Seri Najib boleh bebas ataupun tidak ketika lembaga pengampunan bersidang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak masuk lembaga pengampunan, dia ada prosedur-prosedur dia. Macam saya dah sebut sebelum ni, tapi ramai orang mungkin tak faham. Ada dua kaedah pengampunan ni. Kaedah pertama ialah melalui proses lembaga pengampunan. Kalau ikut SOP lembaga pengampunan, Datuk Seri Najib perlu melalui 1/3 daripada tempoh hukuman dia. Maknanya dia kena 12 tahun penjara. Dia mesti sudah melalui 4 tahun baru boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan daripada lembaga pengampunan. Okey, ini pertama. Itu pun Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak terikat untuk menerima atau bersetuju sepenuhnya dengan keputusan lembaga pengampunan. Dia mempunyai kuasa mutlak untuk mengampun Datuk Seri Najib. Okey. Kaedah yang kedua ni, kaedah kedua ialah pengampunan yang boleh diberikan oleh Kebawah Duli Tuanku di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, di mana Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan penuh ataupun pengampunan saja, ataupun boleh mengurangkan hukuman, ataupun boleh menangguhkan hukuman ke atas mana-mana pihak pada bila-bila masa. Yang UMNO nak utus warkah merayu ni, tuan-tuan, dan UMNO telah pun membuat keputusan dalam mesyuarat MKT yang lepas, bahawa selain daripada top 5 UMNO, iaitu Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, 3 orang naib Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO dan Ketua Perangan UMNO juga adalah salah seorang daripada 7 orang yang akan menghadap ke bawah Duli Tuanku mempersembahkan rayuan daripada UMNO ini kepada ke bawah Duli Tuanku. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, Datuk Seri Najib ni kalau diperkenan oleh ke bawah Duli Tuanku di bawah perkara 42 ni, besok pun boleh bebas, lusa pun boleh bebas, sebelum anak dia bertunang 29 hari bulan 4 ni pun boleh bebas. Tak ada masalah. Ianya terletak 100%
di bawah discretion, di bawah budi bicara Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau melalui lembaga pengampunan, ada risiko. Apa risiko dia? Risiko dia disebabkan dia belum melalui 1/3 tempoh hukuman. Dia belum melalui 1/3 tempoh hukuman. Jadi, kalau dia belum melalui 1/3 tempoh hukuman ini, dia punya pardon ini boleh di-reject ataupun boleh ditolak atas alasan tidak cukup prosedur. Dan jika ditolak, tuan-tuan, jika ditolak, permohonan ini tidak boleh masuk pardon board dalam tempoh 3 tahun. Ini bahaya dia, tuan-tuan. Tidak boleh masuk dalam tempoh 3 tahun. Tetapi, kelebihan dia, Kebawah-Duli Tuanku, pada bila-bila masa. Tak kira lah cukup 3 tahun ke, 1 tahun ke, 8 bulan ke, 1 hari duduk dalam penjara ke, Tuanku boleh memberikan pengampunan pada bila-bila masa tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang terikat dengan minimum hukuman yang perlu dilalui, tanpa apa-apa. Maknanya walaupun ikut, kalau masuk pardon board, rejected, kena tunggu 3 tahun baru boleh mohon balik, tapi tuanku bila-bila masa boleh menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Okey, saya harap itu jelas. Okey, ada lagi? Okey, Datuk. Dalam kenyataan Kadir Jassin juga, Datuk, menyatakan tindakan UMNO itu seolah-olah hendak menjadikan institusi raja sebagai fait accompli dalam perbuatan Najib. So, fait accompli ni boleh dikatakan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan atau diputuskan awal. Nak tak nak, Agong kena terima. Apa pandangan Datuk? Tak ada sebab kenapa Agong kena terima. Ni apa benda yang dia berfikir ni? Ini mengarut, tuan-tuan. Sebenarnya, ianya terletak pada budi bicara Kebawah-Duli Tuanku. Kalau misalnya Tuanku memutuskan tidak beri pengampunan. Tetapi sebulan selepas tu, manalah tahu tiba-tiba ada bukti-bukti baru pula keluar. Ada pendedahan-pendedahan baru pula keluar yang menampakkan dengan lebih jelas. Bukan hanya daripada kenyataan Hakim Abdul Rahman Sibli yang telah mendedahkan banyak benda yang berlaku dalam kes pembicaraan Datuk Seri Najib. Tapi mana tahu, minggu depan ke, lagi bulan depan ke, tiba-tiba lebih banyak bukti. Bila-bila masa Kebawah-Duli Tuanku boleh memberikan pengampunan. Dan tidak ada limit. Dia nak ampun kes ni, lepas ni Datuk Seri Najib kena lagi. Dia boleh ampun lagi. Kena lagi, boleh ampun lagi. Pada bila-bila masa, Kebawah-Duli Tuanku mempunyai kuasa mutlak di bawah perkara 42. Ini kita kena faham. Okey? Okey, Datuk. Ya. So, adakah proses lembaga pengampunan ni akan menyebabkan keretakan kepada Kerajaan Perpaduan sama ada keputusannya positif ataupun negatif? Sebenarnya macam ni. Kalau misalnya Tuanku menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Ini tak ada kena-mengena langsung dengan Kerajaan Perpaduan. Cuma kalau misalnya pembebasan Datuk Seri Najib ini dibincangkan di dalam Kabinet. Bukan kabinet. Pembebasan Datuk Seri Najib ni dibincangkan di dalam lembaga pengampunan diraja. Yang mana dalam itu ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia ada beberapa pro dan kontra. Yang bagus dia, kalau misalnya Kebawah-Duli Tuanku membuat keputusan memberikan pengampunan pada Datuk Seri Najib. Orang akan beranggapan ini keputusan Baginda Tuanku. Setengah orang akan beranggapan bahawa keputusan ini dicapai kerana tidak ada bantahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kena faham. Ini persepsi orang di luar.